Selamat datang kepada rancangan Sahabat Bertanya. Ya, Assalamualaikum. Selamat datang kepada podcast yang gila, podcast yang dinanti-nantikan. Saya host anda Indra Sahib. Saya Eric People. Selamat datang kepada podcast Sahabat Bertanya. Ya, macam bro. Macam gitu juga. Nari two piece two piece band Dia tu aku kasih warning Sejak tu tengah tengok Yellow card. Aku Dia tak tengok tahu live. Aku ingat dah hantar Jin lah tengok. Walau macam mana pun, the show must go on. Dari kita ada topik yang hangat pada malam ini. Topik mengenai zakat. Nak tahu tak zakat anda? Wang CPF itu harus dikeluarkan zakat. Jadi saya ingin sebelum itu juga saya ingin memberikan shout out kepada saya punya sponsor atau our official sponsor. Dan bagi mereka yang ingin mendapatkan nasihat jual beli rumah, bolehlah hubungi Salwadin di talian 92700737 dan juga bolehlah lungsuri kepada Facebook beliau Salwadin-Hero Homes dan juga di Instagram Wawa_Din. Jadi jangan ke mana-mana, sahabat-sahabat yang sedang menonton dan juga mendengar. Kita akan kembali lagi selepas ini. Satu, dua, tiga. Salam sejahtera kepada semua. Selamat datang ke rancangan yang gila. Ustaz melayani 3 jejaka dalam siri podcast Sahabat Bertanya. Eric People, Ijat dan Indra akan kami terus bertanya, mencari yang suci lagi yang esa dalam siri podcast Sahabat Bertanya. Yo, drop it hard yo. Anda sedang mendengar podcast yang gila lagi bermanfaat. Hit it, Ijat! Ya, saya host anda Indra Sahib Dan saya Izzat Goki. Saya Eric People. Anda sedang mendengar siri podcast Sahabat Bertanya. Ya, selamat kembali kepada podcast Sahabat Bertanya. Kau pay duit dah keluar belum? Duit apa? Duit CPF lah. Aku masih muda lagi boy. Aku tengok muka kau dah macam mencecah 55 sen. Aduh. Tak ada belum. Cakap muda sikit lah. Habis janggut dah putih, rambut dah putih. Ini semua fake. Aku yang putihkan. Aku takut anak-anak dara kat sana. Aku tak nak cakap lah kan. Anak-anak dara kat sana suka wajah-wajah muka macam kau. Nanti tengok kan dia ni, mak abang ni masih muda. Abang ni masih sayu lah. Masih berguna lah. Macam nak fill up aplikasi. Kau tak sadar ke bini kau tengah tengok? Tak apalah, tengok lah. Betul tak? Masih ada ruang betul tak? Betul kan? Tapi money talk lah betul. Siapa ada duit money talk. Zakat jangan lupa. Zakat jangan lupa nak keluarkan korang Okay, bagi mereka yang sedang menonton, izinkan saya memperkenalkan Ustaz kesayang kita Al-Fadil Al-Mukarram Ustaz Abdul Hafiz. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ustaz sihat Ustaz? Alhamdulillah semua baik insya-Allah. Masya Allah. Macam Hari kurang Satu orang tu dia tu. Dia bukan pasal kurang. Dia pasal rasa macam ganjal gitu 3 orang. Tapi 3 orang memang okey, aku tu yang baik jugalah. Boleh juga Ustaz. Boleh. Ustaz macam air mata nak mengalir tu. Dia tak. Baik, jadi kita ada topik yang saya rasa terus kita akan masuk kepada topik ini. Ini topik juga ditanya oleh penonton salah seorang daripada penonton kita mengenai bab zakat. Khususnya lagi kalau saya nak berikan gambaran daripada cerita beliau, dan saya rasa apabila ayah dia meninggal, kan, ayah dia adalah sebahagian wang CPF lah, kan. Nak cakap harta pun taklah seberapa banyak. Tak banyak.
Tapi wang CPF, jadi wang CPF itu diagihkan kepada ahli waris. Dan dia sebagai anak lelaki dia mendapat lebih. Lepas tu kepada ibunya dan juga kepada kakaknya. Kan? Jadi dia menanyakanlah soalan ini, kan, wang CPF itu kan, yang dia terima, kan, yang baki itu adakah perlu untuk dikeluarkan zakat. Jadi ini bagi yang soalan saya rasa lebih mendalam lagi bagi mereka yang sudah meninggal dunia. Adakah wajib bagi mereka adakah masih lagi wajib ke atas ahli waris untuk mengeluarkan zakat kan, berbanding dengan orang yang masih hidup. Jadi pada malam ini dan episod kali ini kita akan membahaskan hukum bagi mereka yang masih hidup yang sudah mencecah usia 55 dan juga 65. Aku rasa sekarang berapa dia dah naik Ya. Dulu 55 lah. Dulu 55 tahu. Sekali pakcik banyak pergi Batam kan diorang cakap kan. Ada je, biarlah pakcik lagi Batam. Tak, duit penat dorang kan. Tak salah, we enjoy, YOLO. Betul. YOLO jangan cakap Batam, ada pakcik dah main Europe tau. Europe Europe, Amsterdam pun jalan terus. Oi, gila babs. Itu lagi apa ni, boy? Tapi okay lah, we don't talk about age bila keluar duit CPF, tapi yang penting ni bila duit CPF tu keluar, apa yang first yang kita harus lakukan. Dan ada pula orang mereka feedback pada saya apabila bapa mereka atau ibu mereka keluarkan duit CPF, mereka keluarkan sedekah pula. Baik tu juga. Macam cucikan duit lah. Tapi again lah, zakat perkara yang wajib, sedekah adalah perkara yang sunnah lah. Kan kalau kita nak kiaskan di sini. Jadi kita nak minta Al-Fadhil Mukarram Ustaz, mungkin kita bahaskan daripada sudut yang pertama. Adakah wajib Ustaz kalau seseorang itu sudah mendapat a large sum of money, maybe not all dalam duit CPF dia, bukan semua ataupun bukan seluruhnya, akan tapi sebahagian daripada duit CPF tu apabila keluar pada usia yang disarankan, adakah wajib bagi dia keluarkan zakat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita bahaskan tentang bab zakat dah. Tapi sebelum kita masuk kepada masalah yang disebutkan tadi ataupun masalah yang ditanyakan, perlu untuk kita mungkin ulang kaji. Apakah maksud daripada zakat? Jadi secara ringkas, zakat itu ada maknanya dari segi bahasa dan juga ada maknanya dari segi istilah. Maksud daripada istilah di sini adalah istilah menurut ahli fiqih ataupun para fuqaha itu sendirilah, para ulama. Dari segi bahasa ialah tumbuh dan bertambah. Itu makna daripada zakat. Kemudian daripada segi istilah, ia adalah mengeluarkan ataupun zakat adalah nama bagi harta tertentu yang diambil daripada harta yang tertentu menurut peraturan tertentu dan diberikan ataupun dibahagi-bahagikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya ataupun orang-orang tertentu. Asnaf yang disebutkanlah, 8 asnaf yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Jadi bila kita secara ringkasnya, bila dia mengatakan dia adalah harta tertentu diambil daripada harta tertentu, jadi zakat itu tidak diwajibkan ke atas semua harta yang dimiliki. Ataupun kita mengatakan harta tertentu itu boleh kita kategorikan dalam beberapa kategori ataupun dalam beberapa jenis harta yang dimiliki. Jadi kalau kita lihat jenis harta yang dimiliki itu, mungkin kita boleh simpulkan yang disebutkan oleh para fuqaha adalah 6 jenis harta ataupun 6 jenis harta yang diwajibkan zakat lah. Senang. Ataupun zakat harta, bila disebutkan apakah zakat harta ataupun jenis-jenis harta yang diwajibkan zakat, jadi cuma disebutkan itu hanya 6 sahaja. Mungkin boleh kita ulang kaji. Yang pertama adalah an-na'am, iaitu binatang-binatang ternakan, seperti lembu, kambing, ataupun unta. Kemudian ada zakat tumbuh-tumbuhan ataupun biji-bijian. Kemudian ada zakat perniagaan yang ketiga. Kemudian ada zakat an-naqdan, iaitu emas ataupun perak. Termasuk dalam makna emas dan juga perak, pada zaman ini kita tak gunakan emas dan juga perak untuk trade something ataupun beli jual dan sebagainya. Kita menggunakan mata wang. Dan lebih yang terbaru, yang terkini adalah cryptocurrency dan sebagainya. Jadi cryptocurrency pun nak guna cryptocurrency zakat dan sebagainya. Ini masih lagi dalam pembahasan. Tapi mata wang itu sudah hampir-hampir disepakati ataupun para ulama telah bincangkan bahawa ia menggantikan ataupun dia mengambil tempat
bagi emas ataupun perak. Mm-mm. Bila dia mengambil tempat bagi emas dan juga perak, walaupun dia bukan emas dan juga perak, tapi dia disamakan tempatnya itu mengambil emas dan juga perak, maka bila cukup syarat-syarat, maka diwajibkan untuk keluarkan zakat. Dan termasuk juga dalam kewajipan mengeluarkan zakat emas dan juga perak adalah CPF yang tadi kita belajar ataupun yang tadi disebutkan. Kemudian harta yang kelima itu adalah harta yang terpendam. Pada zaman jahiliyah itu yang dinamakan ar-rikaz. Kemudian yang terakhir itu adalah harta galian al-ma'adin. Jadi 6 sahaja jenis harta yang dimiliki ataupun jenis harta yang diwajibkan untuk zakat dengan syarat-syarat tertentu. Masya Allah. Jadi bila tadi kita sebutkan adakah CPF itu diwajibkan keluarkan zakat, maka apa yang telah dibincangkan oleh para ulama, CPF ataupun wang caruman yang disebutkan dalam bahasa Melayu, itu termasuk daripada makna emas dan juga perak. Jadi dia termasuk dalam harta emas ataupun perak. Bila cukup syarat-syaratnya, maka diwajibkan untuk keluarkan zakat. Bila cukup syarat-syaratnya itu, diwajibkan untuk keluarkan zakat. Tidak kira bagi orang yang masih hidup ataupun orang yang sudah meninggalkan dunia. Jadi kalau kita balik pada soalan yang diberikan, kalau orang itu masih hidup, dia diberikan beberapa pilihan untuk dikeluarkan zakat bila cukup syarat-syaratnya. Sama ada tahun demi tahun, contohnya bila cukup nisab, cukup haul dan dia sampai kepada nisab harta yang dimiliki, maka tahun demi tahun dia boleh keluarkan zakat. Walaupun kadang CPF ataupun duit CPF itu belum ada kemampuan baginya untuk keluarkan. Sebab apa? Sampai pada umur-umur tertentu baru ia dikeluarkan ataupun dikeluarkan secara backdated. Backdated ni macam mana? Nanti bila umurnya 55 ataupun 65 ataupun misal kata 75 misal kata, kalau dinaikkan 75 ke, bye-bye lah CPF money. Jadi kalaulah sampai pada umur tersebut, bila harta yang dia dapat, maka diwajibkan untuk keluarkan zakat. Tahun demi tahun, nanti insya-Allah akan diterangkan insya-Allah kalau ada masa. Kemudian bila dia sudah meninggal, seperti mana soalan yang disebutkan tadi, yang dipertanyakan tadi. Orang yang sudah meninggal itu actually kembali kepada pembahasan faraid. Jadi kalau kita lihat dalam pembahasan faraid itu sendiri, antara hak-hak yang wajib waris laksanakan sebelum harta-harta yang ditinggalkan oleh si mati itu difaraidkan, ada beberapa hak yang wajib untuk ditunaikan. Antaranya adalah hak si mati itu kepada Allah. Termasuk dalam hak si mati itu kepada Allah, itu adalah hutangnya, zakatnya misal kata, hutangnya kepada Allah. Termasuk dalam makna hutang kepada Allah itu zakatnya, kafarahnya contohnya, ataupun kafarah misal kata dia melakukan satu-satu perkara ketika dia melaksanakan haji ataupun umrah dan sebagainya. Itu wajib bagi waris melaksanakan. Jadi bila kita mengatakan wajib bagi waris untuk melaksanakan, artinya apa? Harta yang dimiliki ataupun harta yang diperolehi selepas kematian si mati itu tak boleh terus dibagikan secara faraid. Itu mestilah dilaksanakan hak bagi si mati itu. Apa haknya? Contohnya seperti hutangnya, zakatnya dan sebagainya. Kemudian dilaksanakan wasiatnya dan sebagainya. Kemudian diuruskan ataupun pembelanjaan bagi pengurusan jenazahnya dan sebagainya. Itu ada beberapa peringkat yang perlu dilalui sebelum harta itu difaraidkan. Termasuk dengan hutang-hutang manusia yang lain, Ustaz? Termasuk daripada hutang. Bahkan hutang Allah itu didahulukan. Daripada hutang-hutang manusia, baru yang terakhir harta itu diberikan ataupun dibahagi-bahagikan menurut faraid. Di sini saya memandang perkara ini dengan arah angle yang sangat menarik di sini, Ustaz. Kerana ada pembahasan daripada orang-orang awam kita. Mereka menanyakan, pertama saya nak bahaskan tentang duit CPF, Ustaz. Mereka menanyakan, aku pay duit kat CPF memang sudah sampai nisab. Dan aku aku dah bekerja selama 20 tahun, 30 tahun. Memanglah duit aku dalam CPF, simpanan CPF aku ni sudah sampai nisab. Jadi nisab aku ni dan haulnya mungkin dah mula berpuluh tahun dahulu atau belasan tahun yang dahulu, kan? Kemungkinan. Tapi soalan dia Ustaz, dia mengatakan sekarang duit ni tak ada dalam genggaman aku. Aku pay gaji pun 1,800, 1,500
Macam mana tiap-tiap tahun nak keluarkan bilangan yang besar 2.5% dalam simpanan CPF tu saya sendiri. Kan? Kalau let's say lah, let's say. Kalau dia nak kira dulu Okay, lah sekarang. sekarang kita kira untuk Ustaz. Misal tahun 2000 tahun 2000 dia sudah sampai nisab. Jadi tahun 2001 dia nak kena bayar zakat. Aku pegang kalkulator mana? Kau ada kalkulator pun? Tak ada aku ada. Handphone aku tak ada. Tak ada. Aku ada kalkulator, tak tahu mana. Sebab aku selalu kira dalam kepala otak je. Okey, kau cuba. Okey, aku ada. Jadi misal kan dia punya wang simpanan dalam CPF dia kan, dia tiap-tiap bulan ada duit daripada majikan dia kan, ada 30,000 misal. Sekarang aku calculate jadi calculate live dengan penonton kita. Sekarang times 2.5% Ustaz. Mana 0.25 lah. 0.025 Kurang-kurang 750. Untuk setahun. Untuk tahun 2001 tu dia nak kena keluarkan zakat daripada CPF dia tu 750. Misal orang ini dia pay gaji pun tak seberapa banyak lah. 1,500, 2,000 mungkin gaji dia, cukup-cukup makan. Sekali akhir tahun dia nak kena keluarkan 750. Jadi soalan dia Ustaz, dan orang ni akan tanya, duit tu tak adalah genggaman saya. Jadi macam mana? Dan kalau saya keluarkan 750 ni, habis duit bulanan makanan bagi keluarga saya, bagi diri saya, nak makan apa? Orang tu tak yakin. Tak yakin, Masya Allah. Tak yakin dengan rezeki. Dia patut masuk kerja safety. Okey. Okey Ustaz. Jadi untuk mungkin tadi telah disebutkan dia punya jawapan mungkin pada awal dari pembukaan kita, muqaddimah. Jadi dia ada dua pilihan. Dia ada pilihan sama ada dia bayar secara tunai. Artinya apa, setiap tahun yang dia kerja tu, bila sudah sampai dia punya CPF misal kata dah cukup nisab, cukup, letaklah nisabnya itu 1,300. Maka duit yang CPF yang dia ada tu misal kata 1,300, tak kurang daripada 1,300. Kemudian bertambah-tambah dalam tahun itu, diambil baki yang terendah. Baki terendah macam mana Ustaz? Baki yang terendah ni macam mana? Baki terendah contohnya, duitnya misal kata pada tahun 2021, okey, ada 1,500. 1,500 itu lebih daripada kadar nisab. Jadi dikira dia punya haul sepanjang satu tahun mengikut bulan Arab ataupun bulan Islam. Duit yang ada dalam CPF-nya itu tak kurang daripada 1,300. Jadi bulan yang kedua contohnya misal kata dia ada 1,400. Bulan yang ketiga misal kata dia ada 1,350. Sampai bulan yang ke-12 misal kata dia ada 2,600. Jadi yang diambil bukan 2,600. Yang diambil adalah baki terendah dalam masa setahun yang tak kurang daripada nisab. So yang dikeluarkan itu adalah 1,350 itu times 2.5%. Itu dia benar jumlah yang wajib untuk dikeluarkan. Okey. Jadi dia ada dua pilihan seperti mana disebutkan, iaitu sama ada dikeluarkan secara tunai. Jadi kalau dia ada duit secara tunai, cash dan sebagainya, dia boleh keluarkan daripada duit yang dia ada. Sebab apa? CPF tak boleh dikeluarkan kecuali pada umur tertentu, ataupun dikeluarkan secara backdated. Backdated ni macam mana? Jadi dia kira, dia catat. Okey, pada tahun ini CPF aku sekian, zakat yang diwajibkan sekian. Jadi bila duitnya itu keluar pada umur dia 65 tahun, ataupun dia buat wasiat misal kata, umur dia tak sampai dan sebagainya, ataupun diketahui oleh warisnya dengan tulisan dan sebagainya, ataupun diwasiatkan, dipesankan dan sebagainya, maka hukumnya adalah dia boleh keluarkan secara backdated. Jadi ada dua pilihan kat situ. Jadi ini mungkin sesuai bagi orang yang misal kata dia tidak ada kemampuan, gajinya 1,500. Dia tak ada hard cash lah Ustaz. Okay, dia 1,500 secara bulanan dia terima, potong CPF dan sebagainya, dapat 1,500, tak kena nak keluarkan. Okay, tak cukup untuk pembelajaran bagi dirinya ataupun keluarganya dan sebagainya. Sebab tu kita katakan ada dua cara, sama ada dibayar secara tunai ataupun backdated. Baik, mungkin boleh kita sentuh sikit walaupun kadang duit CPF itu kita lihat dia tidak boleh diusik kecuali pada had umur sekian-sekian.
Tapi bila kita bahaskan, kita lihat dalam kitab-kitab fiqh yang ditulis oleh para ulama, Minhajul Talibin dan sebagainya, hatta harta yang kita miliki, kemudian harta itu diambil oleh orang lain, harta itu dirampas oleh orang lain, harta itu hilang, malud dha'iun, ataupun harta itu dirampas senang, itu tetap diwajibkan zakat pada situ. Bila diwajibkan zakat? Bila menerima harta tersebut. Tapi bila harta itu ataupun harta yang disimpan tapi di negara lain dan sebagainya, tetap diwajibkan zakat tak? Harta itu tak ada pada tangan kita. Dia berada pada bank, misal kata Swiss bank ke apa dan sebagainya. Tapi tetap tak kena keluarkan zakat, tetap kena keluarkan zakat. Jadi sama juga keadaan seperti ini. Ada orang mungkin dia berikan alasan. Dia katakan harta ni aku tak pegang apa, jadi aku tak memilik secara sempurna. Tak, kamu memang memiliki sempurna. Cuma duit itu belum kamu dapat. Jadi umpama seperti harta itu ada, tapi dipegang oleh orang lain. Wajib tak kena keluarkan zakat? Tetap wajib untuk keluarkan zakat. Masya Allah. Ini kalau kita balik kepada cerita Tiga Abdul. Kau tahu cerita Tiga Abdul? Tiga Abdul, apa cerita Cina? Kau tak tahu sejarah Kau memalukan anak Melayu kita lah, Bu. Aku youngster lagi, Bu. Aku masih youngster lagi. Kau tengok cerita apa? Narcos. El Chapo. El Chapo. Tak ada. Cerita Tiga Abdul. Kan bila Piramli jumpa tu lawyer. Kan, harta Ismik di luar negeri. Kongostan, Hindustan, Gohit-Gostan, semua dah cakap. Negeri Setan, harta di luar negeri. Jadi kita boleh kiaskan di sini lah. Maksud Ustaz mengatakan even harta di luar negeri juga pun kena zakat. Tak boleh lari kan. Kalau berbual Cina mai chow lah. Tiok lah. Tapi kau tahu tak pasal ataupun kau aware tak ni masih zakat? tak faham lagi zakat punya bab ni. Kau pasal duit CPF duit masuk kau faham. Sebab duit keluar tu yang kau tak semua faham. aku spend. Duit masuk semua spend. Sebab aku tak tahu besok aku hidup ke tak. Masya Allah. Daripada kasih harta ke anak-anak aku, lebih baik aku spend. Betul, boleh. Saya tak salah. Kita pulang masing-masing lah. Hidup kau. CPF tu kan, kita cakap lah, kita setiap bulan masuk 1,000 Ustaz. Tapi potong rumah 950 lah. Cakap dalam CPF tu balance 50 je. Jadi hujung tahun dia 50, kira dalam ada 600 je. Jadi nak kena bayar zakat ke tak? Lihat pada kadar nisabnya. Kadar nisab lah. Kadar nisab berapa sekarang? Semasa sekarang, waktu sekarang, bisa kata kadar nisabnya Sekarang nisab Sekarang nisab saya boleh Google Ustaz. Letak 500 ataupun 600 lebih. Bukan. Cuma mungkin boleh check berapa kadar nisab. 6,000 lebih kalau. Kan nisab harta Ustaz kan. Kau tak tengok berita kan? Selalu keluar kan? Nisab zakat 2021. Hari-hari Suria keluarkan zakat. Okey, nisab zakat sekarang Ya. Tak apa Ustaz sambungkan dulu tak apa. Saya sambil saya cari. Jadi lihat dalam duit yang baki dalam CPF. Contohnya tahun ni 2021. CPF yang baki di dalam akaun saya misal kata itu cuma ada $600 ataupun $300. Jadi $300 itu kalau kita nisbahkan dengan 1,300 dah kurang daripada nisab. Taib, jadi bila kurang daripada nisab, artinya apa? Tidak wajib zakat pada situ. Wajib. Nah, bila harta saya misal kata yang ada dalam CPF ordinary account sampai kepada kadar nisab, contohnya 1,300, baru start dia punya haul. Jadi daripada waktu itu sampai 1 tahun yang akan datang, dia tak boleh kurang daripada 1,300. Kalau pertengahan, contohnya dah 6 bulan, tiba-tiba kurang balik daripada 1,300, maka terputus dah haulnya. Jadi bila start balik, bila sampai 1,300, bulan yang ke-8 misal kata, sampai 1,300 ataupun lebih daripada 1,300, start dia punya haul. Begitu. Nah, sini Ustaz mengatakan kadar nisab, that means kalau dia sudah melepasi kadar nisab tu lah, baru. Bukan melepasi, dia sampai kepada kadar itu. Jadi mujarrad dengan hanya dia sampai kepada kadar itu, maka start dia punya haul. Okey. Jadi di sini Ustaz, izinkan saya nisab value as for today and refers to the current price/rate of 86 gram of gold. Yes. Okey. Jadi kadar nisab value as for today is $6,992. Cabuah bertuah. Cabuan bertuah. Ni lah 6,992 lah. 6,992. Jadi kalau kita nak bandingkan $300 yang ada dalam CPF kita, itu tak sampai kepada nisab.
Jadi saya terima zakat boleh Ustaz? Jadi itu pun nak kena lihat juga. Itu kembali kepada asnaf. Korang zakatkan kat aku je. Pinau aku korang nak, korang DM, korang zakatkan kat aku lebih afdal, lebih baik. Aku pun anak yatim, aku kan apa? Aku anak yatim. Dah lama tak terima bantuan. Ada tak? Tapi 6,900 saya rasa itu kadar yang tinggi Tapi dia tiap-tiap tahun berbeza kan Ustaz? Kerana dia ikut tapi tidak ada perbezaan yang ketara lah. Sebab disamakan dengan gold. Jadi gold itu dia punya orang kata value. Itu salah satu daripada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia punya value tu hampir-hampir sama lah ataupun kekal. Pasal what I can discuss apa yang kita boleh bincangkan di sini, the value of gold 20 years ago, saya rasa compared to the duit wang kertas saya rasa berbeza Ustaz. Dan saya rasa tiap-tiap tahun tu kerana inflation lah dan sebagainya, saya rasa the value tu ada jarak dia sikit berbanding dengan 20 tahun yang lepas, 30 tahun yang lepas. Jadi kalau saya nak basekan, kalau misal saya punya nisab mula 30 tahun yang lepas bagi duit CPF. Saya punya nisab 30 tahun yang lepas. Jadi saya nak kena ikut kadar nisab 2021 ke atau 2000 ataupun 1990 punya cerita. Jadi ini biasa antara soalan yang sering dipertanyakan. Jadi kalau zakat yang ingin dikeluarkan, contohnya saya nak keluarkan secara backdated. Jadi contohnya pada tahun 1991 ataupun tahun 2000 yang zakat. Adakah perlu saya kena ikut samakan dengan nisab yang ada pada waktu ini ataupun kena ikut pada waktu. Jadi yang disebutkan oleh para ulama adalah ikut pada masa nisab yang ada pada zaman itu. Jadi tahun 2000. Jadi kalau tak silap saya itu dalam website ataupun dalam website MUIS dan sebagainya itu ada disebutkan kadar-kadar nisab, dicatatkan, diletakkan kadar-kadar nisab pada tahun-tahun tertentu. Akan tetapi kalau misal kata seseorang misal kata nak buat kebajikan misal kata ataupun untuk memudahkan perkiraan, jadi dia mengambil kadar nisab yang ada contohnya pada waktu ini dan mungkin agak terlebih tapi lebihnya sedikit dan sebagainya nak keluarkan, maka itu tidak jadi masalah. Baik, mungkin dia dapat melaksanakan kewajipan zakat dan ada yang lebih itu sebagai sedekah. Ganjaran juga sedekah insya-Allah. Itulah, engkau bila nak sedekah aku pun. Ada lebih tolak aja. Ni pun dah bulan 12 ni memang banyak ujian-ujian yang datang. Ujian demi anak-anak kan, banyak lagi. Isteri-isteri lain belum tahu lagi sebab belum ada Ustaz. Kalau ada baru saya fikirkan bakal isteri insya-Allah. Amin. Insya-Allah. Kita pun mohon kepada yang bagi penonton dan pendengar yang sedang menonton dan tapi mendengar. Tapi fikiran juga nanti. Dah banyak isteri, banyak anak. Banyak tanggungan. Pening. Lebih baik isteri satu je lah. Dua kerja nanti. Nanti saya kerja 23 jam Ustaz. 1 jam je untuk sahabat ni. Terus je. MC every Tuesday MC je kau. Jadi bagi mereka di luar sana kan, ringan-ringankan tanganlah. Hulurkanlah bantuan bagi mereka yang memerlukan. Betul tu. Tak kira tak kira siapa-siapa Tak kira siapa-siapa. Kita boleh bayar kat siapa-siapa kan. Betul. Tapi yang baik bayar untuk aku mesti cakap betul. Yang tadi Ustaz baru cakap untuk orang yang Asnaf. susah. Nanti kita bahaskan asnaf jugalah kan. Definitely lah. Takkan kita bahas pasal zakat tapi tak bahaskan pasal asnaf. Bagi orang yang kaya pula macam kau. Orang dah kaya lagi bagi kaya. Aku tak je. Kau bawa Rolls Royce kan? Kau bawa Rolls Royce kan? Tak lah. Mana ada. Bawa Honda Civic je. PT Indonesia je. Okey, Ustaz izinkan saya Ustaz Saya rasa kita ada pembahasan ataupun slide untuk kita tunjukkan pada penonton juga. Jadi bagi pendengar yang mendengar ini podcast bolehlah rujuk kepada video podcast kita. Ada sedikit yang kita nak bacakan daripada sebuah kitab kitab iaitu dalam bab zakat panduan ilmu fikih daripada Syekh Omar Al-Khatib seorang ulama yang termasyhur di Singapura yang dikumpulkan ataupun disusunkan oleh Ustaz Saleh yang mana Ustaz almarhum Ustaz Saleh jadi insya-Allah kita mendapat manfaat daripada kitab ini. Sikit saya akan baca daripada slide yang pertama. Wang caruman CPF termasuk dalam harta emas
termasuk dalam harta emas dan perak adalah wang caruman atau CPF dan wang simpanan. Wang-wang tersebut juga tertakluk kepada nisab dan haulnya. Justru itu apabila dipenuhi syarat-syaratnya wajib dikeluarkan zakatnya. Berkenaan dengan wang CPF, boleh dikeluarkannya setiap tahun secara tunai atau ditunggakan backdated zakatnya apabila wang itu dikeluarkan. Wang MediSave pula tidak perlu dizakat kerana ia ditunggakkan bukan kalau lebih baik. ditunggakkan, afwan Ustaz. Ditunggakkan, afwan. Mungkin dalam percetakan mungkin ada bahasa lain. Terjatuh mungkin ataupun bahasa lain. Wang MediSave tidak perlu dizakat kerana ia bukan milik sempurna. Wallahu alam. Jadi ni ada daripada slide yang pertama, insya-Allah kita akan bahaskan lagi. Tapi saya nak tanya kepada Ustaz, mengapa wang MediSave tidak perlu kita keluarkan zakat, Ustaz? Baik, kalau kita lihat dalam pembahasan pemilikan yang sempurna. Pemilikan yang sempurna. Jadi dia sebut gitu kerana ia bukan milik sempurna ataupun ia tidak dimiliki secara sempurna. Baik. Dan ini boleh kita katakan bila disebutkan ibarat ini wang MediSave itu tidak perlu dizakat kerana dalam masa akan datang itu kita tidak memiliki ataupun kita tak mendapatkan wang tersebut. Dapat Ustaz? Kalau sakit? Kalau sakit baru dapat lah. Maksudnya apa? Kita tak dikeluarkan secara tunai dan sebagainya. Okey, jadi sebab itu muallif ataupun pengarang penyusun kitab ini mengatakan dia bukan dalam kategori pemilikan yang sempurna. Berbeza dengan CPF. Tetap kita akan dapat walaupun kita sudah mati. Tapi Ustaz, CPF sekarang pun, ya saya, dalam pengetahuan saya Ustaz, kita tak dapat Ustaz. Bayar bulan-bulan Ustaz, main-main dulu tarik Ustaz. Okay, aku nak tanya kau dan saya nak tanya pada Afadhil Ustaz juga as a discussion ni. Yang dimaksudkan duit wang CPF adalah dalam ordinary account. Betul atau tidak? Ordinary memang kau sekarang pasal CPF is divided into few. Yalah, special account, ordinary account, then we have MediSave. Kan? MediSave. Sekarang yang kita nak kira ni Ustaz, mana pay account ni? Antara ini tiga account. Kira tahu dah, MediSave tak perlu untuk kita keluarkan zakat. Kan? Bukan milik yang sempurna. Tapi sekarang di antara special account dan juga ordinary account. Macam mana tu Ustaz? Orang pun nak tahu je tentang perkara ni. Kalau MediSave itu tidak perlu dikeluarkan sebenarnya disebutkan oleh penyusun daripada kitab ini. Kalau misal kata special account, jadi apa fungsi special account tu? Boleh saya tanya balik? Allahualam, saya seorang ahli Singaporean pun saya pun tak tahu special account tu. Ada special untuk orang je Ustaz saya. Special tu bro, kita tanya kita punya producer. I mean, any advice on this? Jadi kalau special account tu Allahualam sebab kita tak tahu dia punya fungsi tu apa. Dan saya rasa jumlah yang ada dalam special tu pun tak terlalu banyak. Tak banyak ordinary lah kat ordinary. Okay. Jadi special tu kita tak nak kasih jawapan sekarang. Allahualam. Jadi cari, insyaAllah kita bahaskan. Cuma boleh kita letakkan bahawa yang diwajibkan itu adalah ordinary account. Untuk buat masa ni lah. Jadi kita ambil kiraan daripada situ Ustaz. Daripada ordinary account itu. Memang ordinary account memang tiap-tiap bulan kita pay duit rumah. Duit CPF pun kita masuk sana apa? Duit kita pay gaji kan tolak CPF kan. CPF masuk kat ordinary, dia pecahkan 3 kita punya majikan tu tambah the percentage of kita punya 17%. Betul. So all that bermasuk tu kita pay ordinary account kan. So daripada ordinary account yang apa yang dibahaskan oleh Al-Fadhil Mukarram Ustaz, dan haruslah untuk kita keluarkan zakat. Okay, insyaAllah kita akan continue lagi dengan pembahasan daripada kitab ini. Pada slide yang nombor 2 insyaAllah, cara mengeluarkan zakat wang CPF dan wang simpanan. Ini sama juga Azhar Baik, cara mengeluarkan zakat wang CPF dan wang simpanan menurut mazhab Syafi'i adalah 2.5% pada baki terendah sesuatu tahun jika baki terendah itu bersamaan atau lebih daripada nisab. Menurut mazhab Hanafi pula, 2.5% pada baki terakhir
bila cukup haul dan nisabnya. Wallahualam. Jadi ini ada sedikit pembahasan daripada kitab ini. Saya rasa sebelum kita tunjukkan jadual di sini, mungkin Ustaz boleh terangkan daripada paragraf yang pertama tadi kita bahaskan. Baik, jadi cara untuk mengeluarkan zakat wang CPF dan wang simpanan. Jadi ada tambahan saving. Kita punya saving itu sendiri dalam bank. Maksudnya wang simpanan itu adalah yang ada pada kita sekarang yang kita gunakan dalam bank. Yang dibahaskan ataupun highlight adalah wang CPF, tapi tak apa. Wang simpanan pun sama. Kerana wang simpanan juga disamakan dengan emas ataupun perak. Jadi bila cukup dia punya haul, cukup dia punya nisab dan sebagainya, cukup syarat-syarat, wajib untuk keluarkan zakat. Tidak kira sama ada CPF ataupun wang simpanan. Jadi menurut mazhab Syafi'i. Jadi ini menurut mazhab kita, iaitu mazhab Syafi'i adalah 2.5% lah buat kiraan pada masa kini. Kalau kita balik kepada kitab-kitab fiqh, tak ada letak terus 2.5% dan sebagainya. Pada baki terendah sesuatu tahun. Jadi dalam tahun, misal kata kita start mula kerja 2,000. Seperti misal yang tadi saya sebutkan. Kita nisab yang ada pada tahun tersebut letaklah $1,000. Dan kita kerja, bulan pertama mungkin kita dapat 500. Bulan kedua misal kata kita dapat 900 contohnya. Bulan yang ketiga baru kita dah dapat 1,500. Jadi bermula haulnya itu daripada bulan yang ketiga. Jadi bulan yang ketiga itu sampai bulan ketiga tahun akan datang, itu jangan duit kita itu kurang daripada nisab. Nisab tu berapa? 1,000 kan tadi. Berarti apa? Haul kita tidak terputus. Dan duit yang kita ada sama ataupun lebih daripada kadar nisab. Ambil baki terendah dalam masa setahun. Jadi dalam masa yang setahun itu tak semestinya kita pada akhir haul, akhir tahun mungkin ada duit dalam 14,000 contohnya. Banyak 14,000. Banyak kan? Banyak tu. Tapi baki yang terendah dalam setahun tu mungkin 1,100. Jadi diambil daripada baki terendah 1,100 itu kali kepada 2.5%, itu adalah harta yang wajib untuk dikeluarkan zakat. Ajib. Berbeza dengan mazhab Hanafi. Tadi kita bacakan mazhab Hanafi. Mungkin ada orang dia ingat akhir ataupun jumlah yang paling banyak itu pada akhir haul. Contohnya saya jumlah yang paling banyak pada akhir haul itu ada 14,000. Jadi 14,000 itu mesti time 2.5%, kemudian equal, itu harta yang wajib. Itu wajib pada mazhab Abu Hanifah, bukan dalam mazhab kita. Masya Allah. Jadi pada situ kita nampak mungkin pada dalam mazhab Abu Hanifah itu mungkin agak berat. Lagi syadid tetapi sikit dalam mazhab kita Syafi'i rendah. Baki yang terendah kita ambil dalam satu tahun itu kita times 2.5% equal, itu harta ataupun itu harta yang diwajibkan untuk keluarkan zakat. Masya Allah. Kalau ini saya rasa soalan pun banyak, ada juga orang akan tertanya kalau saya bertaklid mana saya berpindah kan, saya mazhab Syafi'i misal, lepas tu when come to zakat dia when come to puasa, solat dan semua ikut mazhab Syafi'i, tapi when come to zakat je saya bertaklid kepada mazhab Hanafi, boleh tak Ustaz? Dia tak perlu taklid. Actually apa yang kalau dia nak ikut macam gitu punya kiraan, tak perlu sampai taklid dan sebagainya. First kali tidak ada keperluan untuk taklid. Kemudian kita melaksanakan kewajipan apa yang wajib ke atas kita. Tetapi kalau dia nak buat ihsan, dia nak buat ihsan, dia nak buat kebajikan, nak tambahkan lagi kebaikan, nak membersihkan contohnya hartanya dan sebagainya. Nak membersihkan contohnya hartanya dan sebagainya. Contohnya harta yang dimiliki itu secara haram dan sebagainya. Maka tak ada masalah. Pasal kalau ikut pada mazhab Syafi'i memanglah ada ikut kadar yang terendah. Tapi betul. Kalau let's say aku so-called bertaklid, tapi we don't use the word taklid lah. Mana kalau kita ikut pada pendapat mazhab Imam Abu Hanifah, maka dah melepasi daripada mazhab Syafi'i. Dah melepasi daripada mazhab Syafi'i. Masya Allah. Baik, saya akan sambung Ustaz. Izinkan saya sambung dengan jadual ni Ustaz. Contoh mengeluarkan zakat dari wang CPF. Contoh daripada keluarkan zakat wang CPF. Ali bekerja
Ali telah bekerja 10 tahun dan hendak keluarkan wang carumannya. Kadar nisab 1,300 setiap tahun. Contoh, pada tahun 1991 beliau memiliki 900, maka bayaran zakatnya, kalau kita lihat pada table di sini, maka bayaran zakat dia zero. Pada 1992 wang CPF dia pula mencecah 1,300. Di sini sudah sama nisab Ustaz. Dah kira sama nisab. Jadi dia pun keluarkan bayaran zakat dia sebanyak $32 dan 50 sen. 90, dan pada tahun 1993 kadar wang simpanan CPF dia adalah 2,500, dan mengikut balik pada table di sini, dan bayaran keluaran zakat dia adalah $62.50, and so on. Jadi di sini this table adalah sebuah contoh, sebuah contoh untuk kita fahamkan. Dan bagi mereka yang sedang mendengar, saya sarankan lihat balik kepada video ataupun podcast video kita di Facebook ataupun YouTube, bolehlah antum dapatkan reference. Dan saya rasa di sini adalah pengeluaran zakat secara jadual, yang mana kita dapat lihat sebagai contoh, Ustaz. Ustaz nak kalau Ustaz izinkan, mungkin Ustaz boleh terangkan lebih lanjut daripada jadual ini. Okey, daripada jadual ni mungkin ni adalah salah satu contoh yang diberikan dalam kitab ini. Dan contoh yang diberikan ni mungkin agak mudahlah untuk kita kira ataupun buat kiraan. Jadi kira daripada tahun kita mula kerja. Daripada tahun kita mula kerja, kita lihat kalau kita ikut contoh dalam kitab ini 1991. Kadar nisab pada tahun itu letaklah 1,300. Okey, kemudian wang CPF yang dia dapat ataupun duit yang ada dalam CPF ni itu ada $900. Jadi ini mungkin orang yang baru mula kerja, first time, baru habis belajar, mula kerja dan sebagainya. Ada $900. Jadi $900 kurang daripada nisab, maka tahun itu tak perlu zakat. Letaklah pada tahun 1992. 1992 dia duit ada, tapi tak sampai kepada dia berhenti kerja dan sebagainya. Duit CPF ni misal kata ada $1,250 ataupun $1,299. Misal lah kan. Tak sampai kepada nisab. Yalah, betul. Kurang daripada nisab. Okey, maka hukum dia tak wajib untuk keluarkan zakat pada tahun itu. Kerana apa? Haul itu terputus. Dia kurang daripada nisab. Bila kurang daripada nisab, haul itu terputus. Walaupun satu hari sebelum cukupnya haul. Jadi satu hari sebelum cukupnya haul saya memang ada 1,300. Tapi satu hari ni, besok ni misal kata saya kerja daripada awal Muharram. Dah sampai ni nak dekat Muharram pada tahun depan, satu hari sebelum awal Muharram, tiba-tiba duit saya misal kata 300 tu hilang, misal kata. Tak tahu siapa ambil. Alamak. Contohnya. Jadi ada $1,000. Adakah wajib untuk saya keluarkan zakat? Tak wajib bagi saya keluarkan zakat. Kerana apa? Sudah terputus haul ataupun kurang duit saya yang ada dalam CPF itu daripada kadar nisab. Ini kalau sebelum haul lah Ustaz. Ini kalau sebelum haul. Jadi saya nak tanya Ustaz, kalau saya kalau kita lihat balik pada sini kadar nisab 1,300. Jadi satu hari, jadi bulan yang pertama tu sudah sampai nisab 1,300. Lalu tahun yang seterusnya kan, tahun yang seterusnya, bulan yang pertama tu saya patut saya punya duit tu masih lagi above the nisab lah kan. Jadi saya masih nak kena, jadi saya sudah wajib untuk saya keluarkan zakat. Baik. Jadi memang saya dah calculate okay, 2.5%, let's say saya ada 1,400 lah kan. Saya 1,400, saya calculate 2.5% of 1,400, saya nak kena keluarkan sekian. Sekali bila sebelum saya nak keluarkan Ustaz, saya dirompak. Saya dirompak. Itu padahal sudah lepas daripada haul sudah lepas daripada haul. Saya dirompak Ustaz. 1 sen pun dah tak ada dalam genggaman saya. Poket saya ataupun duit saya dan sebagainya. Adakah wajib lagi selepas itu saya mengeluarkan zakat? Wajib fi zimmatihi. Itu berlaku hutang lah. Jadi duit misal kata dia ada duit, dia dah diwajibkan untuk keluarkan zakat. Tetapi berlaku sesuatu bencana misal kata, ataupun dia gunakan duit tu untuk bayar
hutang lain dan sebagainya. Ataupun duit itu dipinjam misal kata, ataupun duit itu dirampas misal kata. Duit itu dirompak dan sebagainya. Tapi dah wajib tak? Dah wajib. Tetap diwajibkan. Walaupun nanti selepas 10 tahun dia ada kesenangan, selepas 10 tahun maka wajib untuk keluarkan zakat. Pada tahun yang telah diwajibkan itu. Masya Allah. Ada sebab saya kiaskan dengan mencuri Ustaz. Pasal ramai saya rasa generasi yang dahulu, lebih-lebih pada generasi ibu saya dan bapa-bapa kita, mereka menggunakan wang CPF ini dan melakukan kepada investment. Okay? We give example. Dorang mengambil wang CPF mereka, menggunakan sebahagian daripada wang CPF ataupun kebanyakan daripada wang CPF mereka masuk kepada investment. Dia invest, mereka rugi. Wang itu pun sudah habis. Lesap. Terbakar. Jadi di sini adakah sama Ustaz dengan apa yang saya kiaskan pada awal tadi? Jadi kalau setiap tahun daripada mereka dah seorang itu sudah memiliki harta dan cukup haul nisab syarat-syarat zakat, maka wajib keluarkan zakat. Walaupun misal kata duit itu hangus, rugi setelah dilaburkan ataupun diinvestkan dan sebagainya, berlaku kerugian dan sebagainya, tapi dah berlaku kewajipan untuk keluarkan zakat. Maka hukumnya adalah wajib. Dan sekarang misal kata orang menggunakan alasan saya tak ada duit dan sebagainya, ataupun saya dalam keadaan susah, tetap diwajibkan berada di atas pundak ataupun berada di atas tanggungan kamu. Sama juga macam misal kata solat misal kata. Solat dah diwajibkan, tiba-tiba dia dah gila 5 hari. 5 hari dia gila, tak apalah solat. Tapi yang sebelum-sebelum tu pun gila juga. Tapi sebab tinggal solat tak ada uzur kan, gila juga kan. Tetap wajib. Betul. Bila dia dah okey, lepas 5 hari tu tak payah qada. Gila kan. Tapi yang sebelum 5 hari tu dia kena qada. Yalah, pasal dia masih siuman. Dia mesti tunaikan, dia punya kewajiban. Sama juga macam orang yang hilang harta ataupun dirampas tapi sudah berlaku kewajipan atas harta tersebut. Jadi kita kena ingat hikmah daripada pengeluaran zakat ini apa? Bahawa duit ataupun 2.5% daripada harta yang kita miliki dan sebagainya itu bukan milik kita. Milik siapa? Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Itu disebutkan Allah dalam Al-Quran. Hanya senya sadaqat ataupun zakat itu bagi siapa? Lam kat situ litamlik. Wajib untuk kita keluarkan untuk kita memiliki harta. Itu bukan harta kita. Harta kepada siapa? Kepada 8 asnaf tu. Masya Allah. Jadi ini bukan soal pahala tak pahala Ustaz. Ini soal kewajipan dah sama darjat seperti solat lah. Kau dah check CPF kau tahun-tahun lepas semua. Waduh, jangan tanya. Jangan tanya pun. End of the day ni lah. Kira korang yang siapa yang mendengar ke apa, kita nak kena check lah. Betul. Aku pun nak kena check lah. Ya, betul. Dan lebih untuk misal kata untuk kemudahan dari segi kefahaman, pengiraan dan sebagainya, sekarang ada website MUIS dan sebagainya. Itu ada lebih dia keluarkan cara untuk pengiraan. Seperti ini pun adalah salah satu daripada caranya. Kita boleh ni ada juga secara digital. Ada pengiraan secara digital, boleh balik kepada website MUIS dan ada juga fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUIS, boleh rujuk di sana. Saya kasih diorang simpas je, diorang checkkan saya boleh Ustaz? Ada boleh bikin kat kerja. Itu actually, tapi itu actually contohnya saya berikan wang simpanan kita lah. Okay, wang simpanan kita mungkin ada yang baru tahu misal kata wajib untuk keluarkan zakat. Tapi untuk tahun-tahun yang lepas, 10 tahun yang lepas, 20 tahun yang lepas tu macam mana? Jadi kita bila pergi DBS dan sebagainya, sekarang kita nak surat kita yang dulu ataupun kita nak account statement record tu kena bayar. Kena bayar. Kalau tak silap saya tu dalam satu paper ke apa puluhan dolar. Jadi tu pun nak kena, tak boleh tolak duit zakat. Jadi senang, apa yang ada je niat zakat je nak. Hari-hari $10 niat zakat dia. Boleh tak gitu? Itu Allah Allah. Itu mungkin dia terus sedekah ke tak apa. Benda yang tak wajib jangan dibebankan. Tak ada. Pasal sebelum ini saya punya discussion Ustaz. Saya rasa sebelum kita nak niat zakat tu, kita nak tahu berapa yang harus kita keluarkan. Kan tak boleh sembarang kasih figure je. Aku suka hati hari nak keluarkan 50 ni zakat. Zakat lah. Tak boleh tapi lah. kan tak ada keep
track berapa yang kau keluarkan, Sebab tu aku berapa yang cakap harus sekarang kau siapa nak keep track kan tu. Kita lah nak Kita, kena keep betul. track. Kita sendiri. Sebab tu saya nak ada orang yang keep track kan untuk kita. Tu engkau kena bayar nanti aku tiap bulan. upah lah. Upah orang Kau bayar aku tiap bulan. Aku jadi Cari saya kau punya kasih accountant. simpas je. Korang tengok kan tengok bayar. Tapi saya tahu saya tak bayar Ustaz. Saya rasa lah saya gaji pun tak besar mana. Bukan macam sebelah saya ni Ustaz. Gaji tu saya tak ada cakap. Saya gaji berapa construction worker je Ustaz. Sikit-sikit kecil-kecil je Ustaz. Construction worker bawa MT09 construction worker. Itu pun hutang Ustaz, riba Ustaz. Macam mana Ustaz? Nah, Baik Ustaz. Jadi kalau kita sorry. Okey. Jadi saya berkata sikit. Tak ada. Producer kasi aku signal. Aku macam lost sikit lah. Sorry. Jadi balik pada soal apa persoalan zakat Ustaz. Saya rasa sudah jelas kan bagi mereka kalau nak keluarkan zakat bagi tiap-tiap tahun. Baik zakat harta pun wang simpanan dengan wang CPF sudah kita dapat kiaskan di sini. Sekarang juga kita nak masuk pada pembahasan haul yang tidak terputus. Kan? Tadi saya rasa Ustaz dah explain pun, tapi kita nak tunjukkan jadual bagi penonton. Jadual yang ketiga, berikut ini adalah contoh mengeluarkan semua jenis wang simpanan. That means termasuk CPF lah. Haul tidak terputus. Kadar nisab 1,003, contoh. Tarikh Januari 2000, jumlah 800, kurang daripada nisab. Februari 2000, jumlah dalam CPF 1,002, kurang daripada nisab. Mac 2000 kan, 1,600, barulah mulanya haul. Barulah mulanya haul all the way kan, daripada April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember, Januari, Februari till the next year, March 2001. Dia ada 2,300. Cukup haulnya kan. Jadi keterangan yang di bawah sini, tarikh mula haul dalam jadual ini adalah pada bulan Mac 2000. Jadi ini yang Ustaz tadi katakan bagi kurang nisab, jadi tak perlu kita worry lah kan, belum lagi sampai nisab berapa kita jadi nak keluarkan tidak zakat. mula haul. Tidak Apabila mula haul. kurang nisab tidak mula haul. Bila dah sampai pada kadar nisab 1,300 seperti contoh yang diberikan, maka mulalah haul pada tahun itu sampai pada tahun yang akan datang, ambil baki yang terendah, bukan baki yang terakhir daripada haul. Faham. Baki yang terendah disebutkan dalam contoh kita 1,400. 1,400 times 2.5% Dalam jadual ni lah. jadi equal to $35 lah. Jadi itu wajib keluar zakat. Saya nak tanya Ustaz, kurangnya ataupun pembahasan bagi nisab ini, adakah ia syarat dalam zakat? Naam. Syarat kewajipan zakat, salah satu syarat kewajipan zakat selain pada haul adalah nisab. Nisab ni apa? Sampai kepada baki yang ditentukan. Mengikut kadar emas mengikut kadar emas tadi. Jadi kalau kita ikut sequence Ustaz, tertib dia mesti datangnya nisab dulu, baru syarat bagi haul. Betul tak Ustaz? Jadi nisab sampai kepada dalam ni harta emas ataupun perak ataupun baru wang mula CPF simpanan, sampai pada nisab baru mula haul. Jadi kalau misal kata dah mula haul, letaklah dia dah mula haul 1,600 tu kan dah mula haul. Kemudian bulan seterusnya tiba-tiba jadi 500, putus haul. Tiba-tiba bulan yang kelima misal kata $2,000, mula haul. Masya Allah. Daripada situ mula haul, kira setahun. Sebab tu tak boleh kira mengikut kalender Masihi. Bukan Januari, Disember ni kiraan. Bila duit tu hit dah. Ikut kalender Islam. Jadi kalau misal kata Muharram misal kata haul, mula cukup nisab misal kata mula haul. Safar misal kata terputus. Rabiul Awal mula haul. Jadi dikira setahun selepas itu Rabiul Awal. Bukan Disember. Kira lain-lain lain orang kalau gitu lain bulan nak kena bayar. Jadi lain orang lain bulan ataupun diikut mengikut apa? Kalender Masihi tapi ada potongan hari Ada potongan hari, kalau tak salah 10 hari potongan. Baik, kita akan masuk kepada yang keempat keempat ke kelima bro? Keempat ni jadual yang keempat.
ataupun jadual. Jadi di sini sama juga January 2000. Ini bagi hall terputus. Tadi Ustaz tadi berikan contoh. So January 2000, jumlah dalam duit CPF ni 700, kurang daripada nisab. Baik. February 1000, kurang daripada nisab. March 1350, mana mulanya hall. Okay. All the way April, May, June, Julai, Ogos. Maka Ogos tu DP kadar duit tu sudah turun 1200 daripada nisab. Maka putusnya haul, kurang nisabnya. Kan? Maka September kan pun juga kurang daripada nisab. Oktober 2000. Dan daripada jadual ini barulah kan dia punya duit simpanan ataupun wang CPF dia 1400. Maka mulalah balik. Mana dia sudah sampai nisab dan mulalah haul yang baru Ustaz Mula yang haul yang baru. Jadi ini kalau kita dapat kaji kan, kalaulah sehingga sampai duit dia konsisten kan, all the way naik sampailah Oktober 2001. Ini 2000 tahun 2000 Oktober tahun 2001 barulah dia mesti keluarkan zakat. Jadi ni pembahasannya. Dia ikut apa Ustaz? Ikut hari ke ikut bulan? Kalau hit tu. Dia ikut mood bro. Ikut mood Dia kalau ikut hari cakap nasab dia Nisab dia Nasab kan nasib baik Ijat tak kat sini tau. Ijat kat sini Ijat dah maki kau. Nisab dia cakap 2000 kan. Kira hari yang saya ada 2000 tu ke macam mana? Okey. Jadi kalau untuk simpanan bulan, ikut pada bulan. Jadi contohnya dalam bulan Muharram misal kata saya ada duit dalam simpanan saya misal kata ada 3000. Dan habis akhir tak kira akhir bulan ke ataupun pertengahan bulan ke ataupun awal bulan saya ada 3000. Pertengahan bulan mungkin saya tak ada 3000. Tapi akhir bulan daripada Muharram saya ada 3000. Jadi mula daripada hari itu kira sampai akhir bulan daripada Muharram tahun akan datang. Macam gitu. Tak faham. Contohnya Muharram 27 hari bulan Muharram. Ataupun 25 hari bulan Muharram saya ada $3,000. Dah cukup tak? Dah lebih daripada nisab. Dah lebih daripada nisab 1,300. Kira pada tahun Muharram akan datang duit saya tu tetap pada 20 berapa? 7 hari bulan Muharram tahun akan datang. Duit yang ada dalam simpanan saya itu dalam masa setahun tak kurang daripada 1,300. Masya Allah. Faham? Tak kurang daripada 1,300 maka wajib hukum dan zakat. Betul. Dia tak kurang daripada nisab lah. Kalau untuk joint account macam mana Ustaz? Sebab sekarang kan yalah banyak ada saving joint account laki bini share account. Betul. Keluarkan zakat sama-sama atau kalau misal kata joint account kalau joint account itu ada perkiraan dia. Tapi ada perkiraannya yang mungkin lagi nak dibahaskan lagi kita perlu sebab apa dulu kita ada pergi kos dihantar pada kos daripada MUIS. Jadi ada perkiraan lah joint account ni semua ataupun kalau dia separate account dan sebagainya dia perlu pada perkiraan. Dia perlu pada perkiraan dan mungkin insyaAllah mungkin kita bahaskan lagi insyaAllah. Pada masa akan datang mungkin kita akan boleh sampaikan insyaAllah. Saya tengok ni macam ada business opportunity kat sini Kalau betul tak ada orang yang bikin kira-kira kan belajar ni kira-kira siapa kira betul tak? Gapai kira macam kira duit masuk. Kira masuk duit zakat tu kita pun orang bantu pun ada dapat pahala dapat gaji dan dapat pahala. Baiklah, jadi kita nak buka laluan kepada ada soalan. Nanti kita boleh bacakan soalan-soalan daripada penonton kita. Tapi sebelum itu kita akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali balik dengan Q&A anda insya-Allah. Khidmat dia memang bagus. Okay, very detailed from the calculation daripada dia time untuk rumah kita untuk dijual, calculate sampai rumah baru kita, budget kita. So kita pun tak ragu-ragu lah. And she's very patient also. Yeah. So Sawa actually recommended us that we are able to upgrade to a 5-room flat.
It's actually our main purpose within our budget, and also we don't stretch, so it's easy and faster for us to actually retire. So that's the best thing lah. Yes, definitely. Because before kita purchase, we always have plans lah. Kita dah discuss everything. Untuk jual beli rumah, Sila hubungi Sawadin. Nasihat untuk jual beli rumah, sila hubungi Salwadin di 92700737 dan lungsurilah Facebook beliau di Salwadin-Hero Homes dan di Instagram wawa_din. Ya, selamat kembali lagi kepada podcast Sahabat Bertanya. Zakat, duit zakat. Okey, kita ada soalan di sini. Kita akan buka kepada Q&A anda daripada Facebook Live kita. Kita ada soalan daripada Mubarak Shah. Got a question. We got to pay zakat on what we owned. How does Islam define ownership? Okay. How does Islam define ownership? Question mark. What does it mean to own something in the view of Islam? Saya rasa ni Ibu boleh terjemahkan kepada bahasa Melayu kepada penonton-penonton Melayu kita. Aku punya bahasa Melayu memang aku sedar. Saya ada soalan. Kita bayar zakat, apa yang kita milik? Bukan, jangan sembarang. Macam mana Islam mengetahui? Kau pay grammar dah salah. Macam mana Islam mengata itu milik kita? Engkau, apa maksud? Kau Google Translate apa? Ada something dalam Islam. Okey. Jadi saya rasa ini secara ringkas Ustaz dia menanyakan kita mesti keluarkan zakat apa yang kita milik. Jadi bagaimana kita nak mengetahui perkara itu dimiliki oleh kita? Dan macam mana takrif dan juga definisi bagi sebuah milik perkara itu? Baik. Definisi ataupun definition yang diberikan oleh para ulama terhadap benda yang kita miliki. Tapi itu tak semestinya ada pada kita. Jadi benda yang dimiliki itu tak semestinya ada di depan kita ataupun kita boleh rasa dan sebagainya, genggam dan sebagainya. Kerana ada mungkin misalnya kata perkara-perkara yang kita miliki tapi kita tidak lihat. Contohnya misalnya kata harta kita yang memang kita miliki tapi dirampas oleh orang lain. Harta yang memang kita miliki tapi dicolik, dirompak dan sebagainya, ataupun berada di atas genggaman orang lain, ataupun dipaksa untuk diberikan kepada orang lain tanpa kerelaan kita dan sebagainya. Harta itu tetap milik kita tak? Harta itu tetap milik kita, cuma kita tak dapat rasa. Kita tak dapat memegang harta tersebut. Okey. Jadi kalau nak mendefinisikan tentang pemilikan dan sebagainya, dan bila kita bahas dalam bab zakat ini, kita sebut ada pemilikan yang sempurna. Contoh keluar daripada pemilikan yang tidak sempurna itu seperti mana? Itu diberikan contohnya seorang hamba. Jadi ini pada zaman dahulu lah. Hamba tidak memiliki apa-apa. Apa yang dia miliki itu sebenarnya adalah pemilikan bagi sayyidnya, iaitu dia punya tuannya yang membelinya dan sebagainya. Jadi walaupun orang berikan dia barang, orang hibahkan dia barang, orang hadiahkan dia barang dan sebagainya, itu dia tidak memiliki apa-apa. Itu bagi sayyidnya. Sebab itu dia tak diwajibkan untuk zakat. Kerana apa? Dia tidak memiliki pemilikan yang sempurna. Jadi kalau misalnya kata kita keluar daripada bab zakat, apakah maksud daripada pemilikan ataupun milik? Kita boleh mengatakan sesuatu yang ada pada kita, barang yang kita beli, ataupun barang yang dihadiahkan, dihibahkan kepada kita, itu kita miliki, ataupun barang yang kita beli walaupun secara tunai, ataupun secara hutang, ataupun barang yang contohnya kita tak memiliki dia punya fizikal, tapi kita memiliki manfaatnya. Contohnya seperti kita sewa. Kita sewa satu-satu barang. Kita sewa kamera kita tak memiliki, tapi kita memiliki manfaat daripada sewaan kita. Kita gunakan untuk ambil gambar kamera dan sebagainya. Grab misalnya kata, kita tak memiliki kereta, tapi kita memiliki manfaat. Sebab apa? Kita bayar. Rumah misalnya kata kita tak memiliki, tapi kita mempunyai manfaat, dapat menggunakan manfaat daripada sewaan itu. Maka itu juga boleh kita katakan kategorikan dalam makna memiliki.
Baik. Masya Allah. Selain daripada apa yang disebutkan tadi, tak semestinya apa yang ada pada kita itu dinamakan memiliki. Kadang apa yang tak ada. Duit yang saya memang miliki duit tapi dirampas. Duit saya memang ada tapi saya hutangkan kepada orang lain. Nanti dalam perkiraan zakat dan sebagainya macam mana? Adakah duit yang dihutangkan itu perlu saya Keluarkan. kirakan ataupun tidak? Itu ada pembahasannya. Kalau gitu macam mana Ustaz? Saya rasa very interesting to discuss here. Kerana kalau misal saya, kita ambil misal jadual yang tadi earlier contoh kadar nisab 1003. Sekali bila January 2000 saya punya kadar nisab sudah 1300. Lepas tu datang April, kawan saya minta duit kan. Jadi saya pun daripada duit yang saya ada 1300 tu yang sudah lebih bernisab dan mula saya pay hall, saya keluarkan 700 kepada kawan saya. So baki dia berapa? 600. Betul tak? 600 je dalam saya punya wang simpanan. Lepas tu all the way gitu Ustaz. All the way sampai Januari 2001. Adakah duit saya tu masih lagi dalam kadar nisab? Masih lagi dalam kadar nisab. Kerana apa? Ad-dainu la yamna'uz zakah. Kaedah, hutang tak menghalang daripada wajibnya zakat. Itu kaedah dalam zakat harta. Itu kita hutangkan duit kita. Duit kita tak? Itu milik kita lah Ustaz. Milik kita, sama ada dia nak bayar tunai, dia tak bayar, dia lari, duit kita tak? Duit kita tetap diwajibkan untuk zakat. Melainkan kalau misalnya kata saya hibahkan. Hibah Ustaz? Hibah ni saya hadiahkan. Satu hari ni aku tengok hilah lah. Cari jalan keluar lah. Ni makro. Jangan ikut. Okay? Ni nak keluar daripada kewajipan. Baik. Satu hari ni sebelum diwajibkan zakat, ini aku tengok ni kalau keluar ni banyak ni. 700 ni kena keluar zakat lah. Okay. Setengah saya hibahkan. Hibahkan pada siapa? Kepada members. Okay, nanti ganti gini, besok kau kasih aku balik lah. Jadi dia nak putuskan dia punya haul kat situ. Dia hilah, dia nak putuskan dia punya haul. Tapi ni jangan diikuti makro. Berdosa ni benda akan dipertanggungjawabkan. Mencari hilah dalam hukum-hukum agama, mencari kesenangan ini sesuatu yang tidak disukai. Makro. Boleh jadi haram. Masya Allah. Sedap juga aku rasa. Tersedak juga sekejap. Betul tak? Asal kau sedih Pul? Pening. Pening kepala. Jangan pening. Banyak ni zakat ni. Banyak kepala nak kena keluarkan zakat. Aduh ya Allah. Baik, kita ada juga ini mungkin komen. memberikan salah satu hikmah daripada zakat. Mungkin kita boleh tambah bahawa harta yang kita miliki, walaupun kita ada itu term kita milik, pada hakikatnya kita tak miliki kesemuanya. Ada daripada beberapa persen itu yang diwajibkan untuk diagihkan kepada orang yang memerlukan. Itu salah satu hikmah lah daripada zakat. Satu kesedaran bagi kita. Baik, kita bacakan komen-komen daripada sahabat-sahabat kita di sini. Haji Koji, bros, sekarang dah ada retirement account. Jadi mungkin kita boleh tambahkan, tadi disebutkan MediSave. Mungkin ni adalah pada zaman ditulis kitab ini dan sebagainya, belum timbul lagi akaun-akaun yang baru special itu ataupun retirement. Mungkin pada masa akan datang akan keluar. Jadi ni yang kita nak kena adakan minimum dia lah Ustaz. Retirement account ni agaknya. Retirement account nak kena ada minimum kan. Minimum kau cakap 100,000 baru kau boleh dapat duit kau bulan-bulan berapa. I see. Bagus betul kerajaan aku sayang ni. Pandai dorang simpan duit kita. Aturkan duit aku semua. Terima kasih kerajaan PAP. Saya sayang kamu kalian. In the end kita tak dapat jama pun duit ni. Kan anak-anak kita yang pegang. Teruskan. Orang cakap apa, hidup pun susah, mati pun susah. Mati pun susah Ustaz. Mati susah macam mana? Ini kira duit CPF pun lagi susah Ustaz. Mati, orang cakap mati dah kena tanam pun kena pindah-pindah. Kena pindah-pindah. Marilah berpindah-pindah. Tanah dah mahal Ustaz. Tanah kurang Ustaz. Population naik Ustaz. Kita nak jam 7 juta pula Ustaz. Baik, Elifino kecil, buka Google, masuk CPF website, login, nampak nombor-nombor, ambil bau, tutup Google, sekian. Dia dah tahu memang dah tak dapat duit dia. Betul lah. Betul. Dan dia tambah di bawah, HDB dah saup CPF saya sampai licin. Bagus. Tapi rumah ada kan? Rumah kira harta tak Ustaz?
Harta Milik tak Ustaz? Milik masih milik Miliki. Kita banyak nak kena kira Barang-barang pun kalau macam perempuan, beg-beg dorang semua macam mana Zat? Perempuan punya barang pun nak kena keluar zakat. Maksud dia apa? Kalau macam beg jenama, beg LG, beg LG. Cakap beg Bukan emas, bukan perak kan. bukan perak Hatta dia memiliki emas ataupun perak untuk perhiasan, perempuan tak diwajibkan. Tak wajib, Melainkan kalau perhiasan tu perhiasan yang haram ataupun makruh. Kalau macam jam-jam jenama Ustaz, Jam-jam jenama saya semua tengok tak orang-orang diwajib. kaya kat Malaysia banyak orang pakai jam-jam jenama semua tu. Bukan jam jenama, hatta kita punya cincin yang jenama, jam yang berjenama, pakaian yang berjenama dan sebagainya. Itu bukan emas dan juga bukan perak, jadi tak ada dalam pembahasan. Melainkan kalau misalnya kata beg-beg yang dimiliki atau barang-barang itu dimiliki untuk diperniagakan, maka masuk dalam bab zakat perniagaan. Dia jual lah. Itu next chain. Luas betul bab zakat ni Aku bilang korang, kalau aku continue 4 jam pun tak habis aku bilang korang Kawan perut dah gerak-gerak korang sedap di atas katil ni aku warning dulu Kau warning tu kau warning itu tadi apa jin pendek tu. Kau naik tak datang. Member dah lapar tau. Korang sedap mendengar sebenarnya korang tak tahu hantar Food Panda ke apa kat sini Kawan gerak-gerak dari tadi Aku ada mi goreng. Aku ada mi goreng. Aku dah sebat untuk kau. Okay. Baik. Okey, jadi kita sudah habis membahaskan tentang perkara-perkara zakat dan insya-Allah kita akan masuk kepada segmen kita. Ada lagi soalan? Ada lagi. Sekarang ramai yang sudah invest ke Bitcoin atau Forex. Aku tak. Apakah duit ini harus dizakatkan? Apa pendapat Ustaz? Ada. Sekarang ramai yang sudah invest ke aku dah baca Bitcoin. Okey, aku dah baca. Okay. Jadi saya rasa ini bab forex dan investment ini semua tetap duit Ustaz Tadi Ustaz dah cakap. Tetap dia adalah harta yang dimiliki. Walaupun Dia digital adalah mata wang dan sebagainya. Mata wang digital, kripto dan sebagainya itu masih dibahaskan. Tapi anda rasa dah ada fatwa dan sebahagian daripada negara-negara yang ada muamalat kripto ini dah dibahaskan oleh para ulama mengeluarkan hatta daripada kripto dan sebagainya, ada di kalangan para ulama dan mengatakan wajib untuk keluarkan zakat. Dan dikeluarkan zakat itu juga dalam bentuk kripto juga ada dibahaskan. Zakat kripto. Kemudian tentang yang diinvestkan ataupun Forex. Forex dan sebagainya, itu semua daripada harta yang dimiliki. Tapi bila cukup dia punya nisabnya, kemudian cukup dia punya Ustaz ikut cukup nisab dia, cukup dia punya haulnya dan syarat-syarat yang lain, maka diwajibkan untuk keluarkan zakat. Kau ni penyakit lah. Sampai penyakit kau dah terbawa-bawa pergi Ustaz. Sebab tu aku cakap ini bukan sebarang-sebarang punya perkataan. Nasab. Engkau dah hantar barang kat Ustaz dah. Nasab, nisab, nusab, nisib. Apa-apa pun zakat jangan lupa bayar. Betul boy, betul. Baik, jadi kita ada segmen, kita ada segmen Kalam Hikmah. Jadi dengarkanlah Kalam Hikmah. قال الحبيب علي بن محمد الحبشي رحمه الله تعالى اللقم تدفع النقم. Berkatanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi rahimahullahu ta'ala, sesuap dari makanan bisa menolak amarah dan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Jadi ni sedikit Ustaz, kita mohon pada Al-Fadhil Mukarram Ustaz untuk mengisikan kalam hikmah minggu ini. Ini adalah kalam daripada Al-Imam Al-Arif Billah Ali bin Muhammad bin Hussein bin Abdullah bin Sheikh Al-Habshi, seorang ulama besar daripada Kota Sayun, Hadramaut, pengarang bagi kitab Simtud Durar Maulid yang masyhur dibaca di Nusantara kita, di masjid-masjid, di pondok-pondok dan sebagainya. Jadi Al-Imam Ali ini adalah salah seorang daripada kekasih Allah lah, wali min awliyaillah, kemudian para ulama besar. Dan tersebar luas, anak muridnya itu tersebar luas khususnya di Nusantara ini. Ramai di kalangan anak muridnya yang menyebarkan dakwahnya, mendapatkan didikan, sehingga ramai orang di Nusantara ini mendapatkan hidayah. Ia adalah barakat daripada imam ini Ali bin Muhammad bin Hussein. Jadi salah satu pada katanya
ataupun nasihat yang diberikan, al-luqam tadfa'un nigam. Al-luqam itu adalah memberi makan. Memberi makan kepada orang. Artinya apa? Dalam bentuk sedekah, ataupun dalam bentuk dinazarkan, misal kata, ataupun dalam bentuk dia ada kelebihan dan sebagainya diberikan kepada orang lain. Memberikan makan kepada, khususnya kepada orang yang berhajat, kepada makanan, orang yang memerlukan dan sebagainya, itu dapat menolak niqam, itu kemarahan ataupun kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengingatkan kita akan satu hadis bahawa jangan kita memperlekeh-lekehkan satu perkara pun daripada kebaikan. Walaupun kadang perkara itu dilihat kecil di mata kita. Mungkin itu menjadi asbab, itu menjadi sebab keridaan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW sebut walau an talqa akhaka biwajhin talik, walaupun la tahqiranna syai'an minal ma'ruf, law tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talik. Jangan kamu merendah-rendahkan, mengecil-ngecilkan sedikit pun daripada kebaikan, walaupun dengan berjumpa teman kamu itu dengan wajah yang berseri-seri, tak bermasam muka dan sebagainya. Sama juga boleh kita relatekan dengan kalam Imam Ali. Mungkin suapan yang kita berikan, walaupun satu suap, walaupun misal kata mil yang kita berikan itu, dia tidak berharga pada pandangan orang lain. Dia adalah keropok 20 sen dan sebagainya, tapi dia dapat mengenyangkan orang yang memerlukan, anak kecil dan sebagainya yang berhajat, menggembirakan anak kecil dan sebagainya. Itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala redha kepada kita, tidak murka kepada kita. Masya-Allah. Jadi ini adalah salah satu motivation daripada Imam Ali, dan ditunjukkan secara praktikal oleh sahibul kalam yang berkata itu sendiri. Betul Ustaz. Itu bila dia melakukan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ratusan daripada kambing itu disembelih. Orang sehingga kan disebutkan pada zaman yang bila dia melakukan maulid pada akhir Khamis dari bulan Rabiul Awal, itu kurang lebih 30 ataupun 40 ribu orang datang majlis maulid ni, dan semua orang yang datang hadir, 30 ribu, 40 ribu itu dijamu semua dengan makanan yang sedap-sedap, makanan yang seperti makanan raja. Sehingga kan orang pada zaman itu, pada zaman Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu, orang tertunggu-tunggu maulid yang dilakukan oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi ni, kerana dia punya hospitality yang disediakan kepada tetamu-tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, dipotong ratusan, bukan biasa. Ini juga ditunjukkan oleh beberapa daripada guru-guru daripada guru kita. Contohnya Imam Al-Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus, ayah kepada seorang wali min awliyaillah di Batu Pahat satu ketika dahulu. Al-Habib Ali Batu Pahat, Al-Imam Al-Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus itu pada setiap hari itu dia akan menyembelih, memerintahkan orang untuk menyembelih kambing. Untuk apa? Untuk jamu tetamu-tetamu yang datang setiap hari. Bukan setahun sekali, setiap hari, bukan 2 tahun sekali, setiap hari. Masya Allah. Itu sembelih kambing. Pada kita tahu harga kambing pada masa ini mungkin mencapai ratusan dolar dan sebagainya. Dan pada zaman itu dia berada dalam keadaan yang tidak senang, Ahlu Hadramaut dan sebagainya. Tapi mencari jalan untuk apa? Untuk menggembirakan tetamu. Tetamu ni bila datang dia membawa barakah. Bila dia keluar dia membawa kesialan ataupun dia keluar bersama dia tu perkara-perkara yang tidak baik. Sebab tu diorang sangat look forward untuk menjamu tetamu dan sebagainya. Saya kalau lihat Ustaz daripada kalam hikmah minggu ini yang membahaskan tentang kemuliaan seseorang itu memberikan makan, memberikan sedekah, kemurkaan Allah, insya-Allah kemurkaan Allah dan perkara-perkara yang boleh mendatangkan keburukan pada seseorang itu akan dijauhkan. Ini bagi perkara yang sunnah, Ustaz. Apalagi kalau perkara yang wajib, seperti zakat, yang mana malam ini kita bahaskan. Zakat ni tak boleh tolak bro. Ini zakat perkara yang wajib.
saya rasa manfaat dan darjat zakat ni lebih tinggi daripada perkara-perkara yang sunnah. Perkara sunnah ni kemuliaannya Allah sudah tunjukkan, apalagi kalau mereka yang melaksanakan zakat 100%. InsyaAllah Allah akan berikan kemuliaan lebih kepada mereka. Betul tak Ustaz? Dan dalam hadis Nabi SAW yang lain boleh kita relatekan, itu jangan kita pernah ada tanggapan ataupun kita ada pemikiran bahawa bila kita keluarkan zakat yang menjadi kewajipan. Yang ini bukan orang ulama wajibkan, tidak. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri wajibkan di dalam Al-Quran, wa aqimus salat wa atuz zakah. Kalian dirikanlah salat dan keluarkanlah zakat. Ada perintah kat situ. Jadi bila ada perintah, itu wajib dengan syarat-syaratnya. Jadi bila kita tahu ini adalah kewajipan yang wajib untuk kita turuti, kita mesti laksanakan. Tak boleh kita tanya, misal kita cari alasan dan sebagainya, ini dan itu dan sebagainya. Tapi yang mana kelak nanti pada akhir akhirat nanti kita akan dipersoalkan. Sebab tu ada satu ayat Al-Quran mungkin kita boleh quote kat sini. Allah Subhanahu Wa Taala di dalam memerintahkan kita untuk melaksanakan salat, mengeluarkan zakat, dan dia mengatakan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Dan setiap pekerjaan baik, zakat, bila kamu mengeluarkan zakat, melaksanakan salat, ini termasuk dalam pekerjaan yang baik yang kamu kerjakan untuk dirimu, nescaya nanti kamu akan dapat kembali nanti pada sisi Allah. Allah akan berikan kamu pahala ganjaran yang besar nanti pada hari akhirat. Jadi jangan pernah ada tanggapan bahawa harta itu berkurangan dengan mengeluarkan sedekah, apatah lagi benda yang wajib, seperti zakat dan sebagainya. Masya Allah. Dengar tu pun. Dan Nabi SAW sendiri cakap, ma naqasat malun min sadaqah. Tidak akan berkurang harta daripada sedekah. Betul tu. Jadi saya anjurkan bagi penonton-penonton di luar sana, dan untuk hulurkanlah sedekah kepada saudara Eric Bipul kita. Sedekah boleh, zakat pun aku ingat aku under kategori asnaf. Boleh insya-Allah. Anak yatim yang ada. Nanti next episode aku letakkan PayNow nombor kau kat bawah sini kan. Jadi berdampakkan, jadi orang boleh straight away PayNow kau kalau dah nak. Baik, tambahkan rezeki insya-Allah. Lepas tu kita tayang-tayang di TikTok. Zaman sekarang gitu Ustaz. Kita ada harta, kita tayang di TikTok. Come on guys. We let it rain. Baik, nak kasih orang makan tetamu ke apa kau sibuk tayang kat TikTok Baik, alhamdulillah, saya rasa kita pun sudah sampai pada penghujung podcast kita. Dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Al-Mukarram Ustaz kerana untuk mengisikan dan membimbing kita dalam topik ini. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairul jazak. Baik, dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih juga pada penonton dan pendengar. Dan jangan ke mana-mana, kita ada Product Talk selepas ini. Dan bagi mereka yang nak tahu apa bezanya freehold dan leasehold, bolehlah tontoni Product Talk selepas ini. Jadi insyaAllah signing off from aku nak cakap coffee Ustaz pula. Signing off from Sahabat Bertanya. Dan saya Indra Sahib. Saya Eric Bipul. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. See you guys. Ya, selamat datang kepada Product Talk Property. Saya host anda Indra Sahib, dan Product Talk ini dibawa oleh Salwadin. Bagi mereka yang ingin mendapatkan nasihat jual beli rumah, bolehlah hubungi beliau di talian 92700737 dan juga boleh lungsuri kepada Facebook beliau Salwadin-Hero Homes dan juga Instagram Wawa_Din. Dan berada di studio bersama saya adalah Salwa Din. Apa khabar Salwa? Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi kita dua je. Naik dua je. Nadi kita macam Batman and Robin. Jadi kita nak bahaskan pada topik hari ini, iaitu mengenai freehold dan juga leasehold. I think a lot of people out there, especially macam normal people like me, and we also pun tak sure sangat apa maknanya freehold dengan leasehold. Macam dua-dua makna macam sama je.
Ada satu dia free, satu dia lease. Ni mic yang dekat sikit. Oh, okay. Tak dengar suara. Tak dengar, okay. So, kalau the freehold property, freehold property ni maknanya bila you beli rumah ni is yours. Okay? Because dia punya leasehold usually, freehold dia usually it's 999. Ada yang 999 years, ada yang totally freehold lah. Bila you beli, the land is all yours. Okay. Bila leasehold property ni, usually it's 99 years aja. Oh. So lepas 99 years, it goes back to the state. Jadi state land lah. Okay, faham. So bila orang beli, usually it's private property lah. Because HDB memang semua 99 years. Kan? So usually private property ada yang leasehold, ada freehold. So it goes for both condo dengan landed. I see. So there's certain condo juga that leasehold apply lah. Ada, yes. Ada I thought condo condo macam like you own this condo, you own forever je gitu. Oh, Tak salah. ada, Salah. That's the wrong mentality Yes, correct. Because some condos are leasehold. Sama juga 99 years. Okay. And some condos are freehold. So of course there's a difference lah. You know, sometimes bila buyers come to you and they ask you, should I buy a leasehold or a freehold property? Good question. Yes. So macam to them it's both condos, but Yeah. satu leasehold, satu freehold. Of course there are pros and cons lah. Kalau you beli freehold property, usually the punya it's rare because the land is yours. It's rare. You pay for a premium lah because it's premium property kan. So you pay higher than a leasehold property. So freehold property, it's yours. It's rare. And then bila you beli tu, for you to pass down ke anak, cucu, cicit, sampai bila-bila pun, that is yours. There's the advantage lah there. Correct. But in terms of price, definitely freehold punya property would cost definitely much more. Yes, due to the factor that it has like you say lah macam it belongs to you lah. It belongs to you like 999 years punya macam so called. Ada 999, ada freehold, that means tulis freehold. Terus totally yours lah, infinity. Sampai you punya sampai bila-bila. So that means like there's no timeline lah. There's no timeline, but definitely only certain property in Singapore that have that kind of format. Yes, correct. Even landed. Okay. Some landed are leasehold, some are freehold. Okay, of course those cluster houses macam yang those combine pun ada juga, ada leasehold, ada freehold. So you actually have to look around. Kalau macam those landed yang if you know Corporation Road, ada those landed houses tu kat Jurong lah, no? Oh, jauh that one, jauh daripada Sengkang. That one is actually a leasehold property. So tapi even though leasehold, bila you beli, that time first buyers, buyers yang beli directly from developer, let's say like you beli 800 lebih that time when you sell. Now when you sell, it's like 1.5. Wow. So even kalau freehold, yes, pun prices it depends because memang ada premium tapi it's not that far off. Tak adalah banyak sangat beza dia. Dia ada a certain amount that you can foresee lah by holding a freehold and a leasehold lah. But let's say like macam leasehold like you said, not all condos dia freehold. Yes. But is there such condo yang have freehold? Freehold ada. Yes, Maybe you ada. can give an example ke? Okay, example is dekat suddenly lupa. Maybe there's banyak kat Singapore Hanya freehold tak banyak sangat. Condo, yang banyak leasehold. Macam dekat Sengkang ni mostly is leasehold. So that's the market that this generation would be catered to. Yes, correct. A lot of condo that is leasehold for this generation lah. Correct. Yes. I tadi baru tadi I actually went through a few freehold tapi sebab nyari seorang kan. Jadi dia macam Tapi okay. Tapi the interesting part here is that I think when people buy property, they want longevity, right? Like you said, macam there's advantage of freehold. Freehold macam let's say macam rumah-rumah private ni lah, kan, rumah banglo, all this. Yes. Ada tak rumah-rumah banglo and private that is leasehold?
Ada. Oh, okay, interesting. Very interesting. Private bungalow bahasa yang I cakap lah tadi corporation, that one is actually it's not bungalow, sorry, most of them are terrace houses. Terrace houses. Most of them are terrace. Kalau bungalow tu dia dah ada GCB tu usually diorang freehold. Yang leasehold is usually terrace. Macam kat Loyang, some of them even along Loyang area dia ada combine tau, leasehold dengan freehold. Oh, there's not macam fix yes. So how they categorize I really tak tahu lah developer punya ni, but along that stretch ada mix. So so macam bila kita nak beli tu, let's say buyers nak beli, of course they have to see lah. They have to really look into the strata, tengok which one this is leasehold or freehold. Of course for leasehold, usually we will recommend first time investors to beli leasehold because leasehold are cheaper. Okay. And then leasehold, bila you beli murah, and then when you are an investor, usually you beli untuk investment. Okay. So you're not concerned. I mean, bila you nak rental, tenant pun tak akan tanya, is this leasehold or freehold? They are more concerned about condition of the unit. Usually freehold punya condos are quite old. Okay. Usually they are quite old, and leasehold are quite banyak lah leasehold are quite new because after a certain period, government will ambil and developer will relaunch a new development. So and then kalau orang beli leasehold, after let's say lah, I ever tried to sell this terrace one floor terrace house dekat Bukit Timah. Lease dia tinggal 40 years saja. And then it's a terrace that dekat Bukit Timah, which is a leasehold. Yes, leasehold. Wow, interesting. I thought Bukit Timah usually macam all freehold sih. Tak, ada combination. Okay. So because sebab dia dah tinggal 40 years saja, so bila nak dapat bank loan tu susah. Because lease tinggal sikit, so bank nak grant you a loan a bit difficult because of the lease balance. I see. And then kalau you beli freehold, kalau you beli freehold, bank are not concerned because the lease masih panjang lagi. I see. So after a certain period, leasehold ni dah susah nak jual. I see. Dia ada certain advantages. Correct. And also disadvantages here lah. Yes, correct. Tapi very interesting macam tempat macam kat Bukit Timah. Because all the while I thought Bukit Timah tempat dia tu memang freehold. Pasal dia dekat Antong area kan. Correct. And sana memang from what I know is known for the orang atas sana. Yes, orang atas tapi dia leasehold juga. It's a leasehold. Yes, interesting. So that means kalau macam for that instance macam tadi you cakap and the lease balance 40 years, is that kind of house still sellable? It depends kalau orang tu beli just for macam investing macam what macam you nak said, sewa, but because of course orang tu akan jual cheap because knowing that susah nak dapat bank loan, so they will sell cheap, even like macam below market price. Or maybe at macam that time we were trying to sell at 1.2. So so bank punya loan pun tak akan, even bank kalau nak kasih pun tak banyak. I see. They cannot grant you the whole 75% loan. So they will sell cheap. Tapi sayang lah kan, because you bought, unless orang tu beli memang dah lama dia simpan, he's still making money, then still not so bad. Tapi kalau dia beli and then dia beli let's say lah 2 million, lepas tu nak jual because the lease tinggal sikit, betul. Of course it's not. Then dia rugi lah. Yes. Because buying a house we don't want to be at loss. Yes, correct. True. So macam kondo yang that is leasehold mainly sekarang in this market, do buyer macam or consumer macam consumer, do they worry that when the lease are getting lesser, and do they worry that their property also would be affected? Yes, yes they are. So that's why usually orang yang beli leasehold ni, they won't hang on on the property. They don't hang on to the property for more than 10-15 years usually. Usually during the first 5 years because orang yang beli leasehold ni investors. Even like let's say for maybe you lah, insyaAllah kalau beli Amin. Amin. So you beli after 5 years, bila you dah make money, you will just sell it off and then you will buy, maybe kalau tu buy another property. Interesting. Make another profit. Then
ultimately lepas tu downgrade bila tinggal 2 orang je, downgrade to HDB. Interesting. Yeah, so usually, but then there are circumstances where they sell, they hang on until about 20 years at most lah. I think either they break even, but even so, kalau dia jual pun Ada value. yes, they still, if they want to hold on untuk retirement, so they hang on, they still able to sell, beli a HDB flat and fully pay off. I see. Yeah. Talking about investing, macam very interesting. Very interesting. I think a lot of people out there, diorang dah biasa dengar beli rumah, jual rumah just for own stay kan. Tapi this is the first time that you ever bring up about buying a house in a more of a investing approach. Correct. When we talk about investment, do you think that it involves a lot of money kan, definitely. Tapi to reach macam to that kind of profile, macam I can buy 1, 2 property for 5 property for investment. I think tu maybe the step by step punya basis lah. There are actually ada tau. But in a way, from your expertise, right? Usually macam a person with a well income and dia rasa macam I want to do some investment in property. And what kind of property and that you can encourage them or maybe advise them to? Freehold or leasehold? Kalau it's for investment, it's best to buy a leasehold property. I see. Not a freehold. Okay. Freehold tu bila you nak pasang tu anak cucu cicit lah. But if for leasehold, because first thing, it's always leasehold are cheaper than freehold. Okay. And then secondly, usually leasehold property ada yang near MRT. Advantage. Usually kalau macam even kat Sengkang ni, all those yang itu kan, those are all leasehold. Yes. And then because when you want to invest, you are more concerned about locality, amenities. Yes, betul. Freehold usually diorang more secluded, more ke dalam lah. Semua nak kena transport lah. Tak ada transport dia macam eksklusif gitu kan. Betul. Yeah. So and then usually they will start off for investors kan. Yeah. They will start off with a 1 bedroom for investment, because 1 bedroom ni it's senang nak sewa, easier to rent out, because first thing banyak Singaporeans are actually moving out from their parents and staying on their own, the youngsters lah. Oh really? Yes. Oh, I didn't know that there's such trends. Yes. Yeah. Now kan, yeah. I might be living in a cave. I didn't know that there's such trend. Oh, wow. Yeah, because like I think first things maybe diorang dah kahwin dah lambat, so they want to be on their own. So the ones who's looking for a 1 bedroom rental are usually singles, because they want to be away, they private lah. Yes, correct. I always thought that when it comes to rental, like always foreigners though. Oh, I always have this. I think I have a wrong mentality on this part. Correct. I think from a investor point of view, they will see not just foreigners that is renting the property in the current market. In fact, a lot of youngsters, well educated, and dorang dah rich, dorang highly professionals. Yes. They want to live on their own. Another profile of tenants we have is people who owns a HDB. Rent out the HDB, rent condo. Wow, amazing. That is another. I think because that one is anak masih kecil, they want to use the facilities and all. So rumah 5 bilik dekat MRT senang. Diorang sewakan lah. Diorang sewakan, and then they drive, so they will just rent dekat mana lah, dekat a bit far off. Almost the same price. Wow, amazing. And this is some knowledge that we can actually go deeper. Maybe future topic we definitely want to talk more about investment, property investment. Correct, I think a lot of people out there, dorang memang they always keep on looking on macam ways to invest yang money. Yes. Yang ada banyak duit tu bagus invest kan. Jangan simpan-simpan sangat. Bagi yang ada banyak duit nak invest on property, bolehlah hubungi Salwadin. Bolehlah minta nasihat dan jual beli rumah daripada Salwadin, dan bolehlah hubungi beliau di talian 92700737, dan juga boleh lungsuri pada Facebook beliau Salwadin-Hero Homes, dan juga di Instagram Wawa_Din. Dan dari itu signing off from Product Talk, dan insyaAllah kita akan ketemu lagi pada episod yang seterusnya. See you guys.